Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera cikgu ucapkan buat guru dan para pelajar semua. Apa khabar semua? Cikgu doakan semuanya dalam lindungan dan keberkatan daripada Yang Maha Berkuasa, Tuhan sekalian alam. Pada kali ini kita akan belajar bab 1, iaitu warisan negara bangsa. Kita akan lihat bahagian pengenalan dahulu dan kita akan bincangkan perinciannya seterusnya. Untuk subtopik 1.3, kita akan meneliti corak sistem pentadbiran pemerintahan dan sistem perundangan. Sistem pentadbiran adalah bercorak pemerintahan berpusat. Dan kedua, bercorak jajahan. Pemerintah berpusat contohnya berpusat di Kota Melaka. Ia diketuai oleh Sultan, Bendahara, Temenggung dan Laksamana, atau dikenali sebagai sistem pembesar 4 lipatan. Pembesar dianugerahkan 2 konsep pentadbiran, iaitu kawasan pegangan dan kawasan pemakanan. Seterusnya, perhatikan anak panah yang berkelip pada jajahan. Jajahan ditadbir oleh penghulu atau penggawa lantikan sultan atau pembesar. Tugas mereka adalah untuk menjaga keamanan dan mengumpul cukai yang diserah oleh ketua kampung. Pembesar peringkat kampung atau pembesar 32 terdiri daripada ketua kampung. Tugas ketua kampung sama dengan tugas penghulu. Cuma kuasa lebih kecil berbanding penghulu yang mentadbir lebih banyak kampung. Sekarang perhatikan pula anak panah berkelip bahagian kanan atas, iaitu sistem perundangan yang menjadi amalan rujukan pemerintah. Contohnya, Undang-Undang Laut Melaka dan Hukum Kanun Melaka. Ini kita akan bincangkan nanti. Beginilah sistem pembesar 4 lipatan yang menjadi amalan dalam sistem pemerintahan Melaka. Cikgu tidak berhajat untuk memberi penerangan lagi, memandangkan kita sudah membicarakan hierarki dalam slide sebelumnya. Sekarang kita akan meneliti tugas pembesar Kesultanan Melayu Melaka. Kita akan membincangkan jawatan yang paling berpengaruh sekali, iaitu Bendahara. Bendahara adalah penasihat Sultan. Bendahara juga berfungsi sebagai ketua pentadbir, ketua turus angkatan tentera dan juga akan memangku jawatan Sultan seandainya Sultan gering ataupun keluar istana. Pembesar yang kedua ialah Temenggung, di mana Temenggung merupakan ketua polis dan penjara. Temenggung juga bertanggungjawab menjaga keselamatan Kota Melaka serta menjadi penguasa di darat. Jawatan Laksamana pula adalah untuk memastikan keselamatan Selat Melaka. Maka Laksamana adalah Panglima Angkatan Laut dan akan menjaga pedagang di laut.
Jawatan penghulu bendahari pula adalah untuk menjaga Baitul Mal atau perbendaharaan negara. Penghulu bendahari juga akan mengurus perbelanjaan kewangan. Syah bandar. Syah bandar berfungsi di pelabuhan. Jadi, Syah bandar akan mengurus pelabuhan dan kebajikan pedagang serta mengutip cukai dan diserahkan kepada penghulu bendahari. Manakala pembesar jajahan pula akan memastikan keamanan jajahan ditadbir dengan baik serta memungut cukai. Para pelajar sekalian, tahukah anda apa itu kawasan pegangan dan kawasan pemakanan? Kawasan pegangan adalah satu kawasan pentadbiran atau kawasan pemerintahan yang dikurniakan oleh Sultan kepada pembesar berempat. Kawasan pemakanan pula adalah satu kawasan memungut cukai yang dikurniakan oleh Sultan kepada pembesar jajahan atau daerah. Penguasaan dua kawasan yang dikurniakan oleh Sultan kepada pembesar dan diamalkan sejak ratusan tahun ini kemudiannya memberi kesan setelah kedatangan penjajah British apabila British membatalkan hak pembesar untuk mentadbir dan memungut cukai di daerah atau jajahan yang dikuasai mereka sejak sekian lama. Jika kita mengkaji penentangan oleh Datuk Bahaman di Temerloh, Dol Said di Naning, Ngah Ibrahim di Perak, Datuk Bandar di Negeri Sembilan, penentangan mereka adalah disebabkan penafian hak mereka oleh British. Apabila British memindahkan hak memungut cukai kepada British dan bukan lagi melalui pembesar jajahan atau daerah seperti sebelumnya. Perincian 1.3 pula kita akan meninjau dua sistem perundangan amalan Kesultanan Melayu Melaka yang utama. Bagaimanapun, pelajar perlu faham terdapat satu lagi sistem undang-undang yang lain yang kita tidak bincangkan iaitu Undang-Undang Adat. Jadi sistem undang-undang ini juga dikenali sebagai undang-undang bertulis. Undang-undang utama yang menjadi amalan pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka adalah Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Kita tengok dulu berkaitan dengan Hukum Kanun Melaka yang berkelip. Terdapat 4 kandungan utama Hukum Kanun Melaka yang didahului oleh Fasal Bidang Kuasa Jenayah. Dalam undang-undang ini, hukuman ke atas kesalahan membunuh, menikam dan mencuri. Fasal 5.1 dan Fasal 4 berkaitan dengan hukuman bagi kesalahan membunuh. Seterusnya, fasal berkaitan dengan peranan Sultan dan pembesar. Di bawah undang-undang ini, membincangkan berkaitan dengan Fasal 1, tugas Sultan dan tanggungjawab pembesar. Tugas Sultan untuk melantik pembesar. Kandungan yang ketiga adalah berkaitan dengan Undang-Undang Kekeluargaan. Ia menjelaskan berkaitan tata cara perkahwinan seperti keperluan saksi. Hamba dan wanita tidak boleh dijadikan saksi. Dan kandungan terakhir adalah berkaitan dengan ekonomi dan perdagangan. Ia menjelaskan tata cara perdagangan dan timbangan. Fasal 30 di mana peniaga mestilah balik dan ada akad dalam urusan. Undang-undang yang kedua selain daripada Hukum Kanun Melaka ialah Undang-Undang Laut.
Undang-undang laut ini telah diperkenankan oleh Sultan Mahmud Shah dan ia mengandungi beberapa perkara. Antaranya ialah peranan nakhoda. Nakhoda dianggap ataupun diiktiraf sebagai raja di kapal. Nakhoda berkuasa dalam pelayaran. Malah dalam fasal 13.1 ada menjelaskan mengenai keistimewaan nakhoda dan fasal 13.3 pula persetujuan anak kapal untuk singgah berdagang. Yang kedua ialah berkaitan dengan pelayaran. Di bawah Undang-Undang Laut menyatakan tentang peranan tugasan di kapal selain daripada nakhoda, iaitu antaranya ialah tugas malim, jurumudi dan tugas jurubatu. Pasal ke-9 mengatakan bahawa jika malim gagal mengawal kapal, maka beliau boleh dijatuhi hukuman bunuh. Yang ketiga berkaitan dengan Undang-Undang Laut ialah mengenai kegiatan jenayah. Penjelasan jenayah di atas kapal adalah seperti kes membunuh, merompak dan mencuri atau merampas kapal. Pasal 5 mengatakan bahawa hukuman bunuh boleh dijatuhkan. Yang keempat, mengenai percukaian. Percukaian yang sistematik dan adil dinyatakan dalam undang-undang ini. Nakhoda menentukan jenis cukai kepada penumpang. Ia bergantung kepada jarak dan masa, iaitu seperti 3 tahun, 3 bulan, 3 hari. Dan ini jelas dinyatakan di bawah fasal 6.3. Sekarang kita lihat 1.4, iaitu berkaitan dengan peranan pemerintah dan rakyat. Jadi di bawah peranan pemerintah, ada peranan pemerintah yang perlu dijelaskan, ada peranan rakyat yang perlu dilaksanakan. Jadi apakah peranan pemerintah? Peranan pemerintah iaitu kita lihat yang pertama ialah berkaitan dengan peranan sultan. Ya. Sultan bertanggungjawab untuk menaungi dan menjaga keselamatan rakyat di negeri baginda. Sultan juga mesti mewujudkan perpaduan rakyat dan bertanggungjawab terhadap kemakmuran serta kestabilan kerajaan. Malah, Sultan juga memperkenalkan undang-undang untuk mengawal rakyat. Yang kedua ialah peranan pembesar. Pembesar mesti memelihara keamanan dan kebajikan rakyat di kawasan pegangan mereka. Pembesar menjadi perantara antara sultan dengan rakyat. Malah pembesar juga mempunyai kuasa mengutip hasil melalui sistem serah dan membekalkan tenaga tentera melalui sistem kerah. Jadi itu adalah peranan pemerintah yang terdiri daripada sultan dan pembesar, kerabat diraja dan ulama. Peranan rakyat pula adalah menunjukkan taat setia kepada pemerintah. Jadi, rakyat perlu mematuhi segala arahan pemerintah dan tidak akan menderhaka kerana takut ditimpa tulah. Jadi, antara tugas rakyat ialah menjadi tentera, menghadiri majlis umum seperti gotong royong, menjadi pengayuh atau pendayung kapal perang dan menyumbangkan tenaga kerja melalui sistem kerah, ya, seperti membina istana atau jalan. Jadi rakyat ini terdiri daripada golongan seperti peniaga, petani, tukang dan nelayan. Manakala hamba pula terdiri daripada hamba raja, hamba berhutang dan hamba biasa. Okey, pelajar. Sekarang kita memahami apakah maksud perkataan yang cikgu telah sebutkan tadi, iaitu perkataan tulah. Apa itu tulah? Tulah ialah kecelakaan atau balasan buruk yang menimpa rakyat kerana
mereka melanggar larangan atau arahan atau titah raja atau sultan, dan itulah berkait rapat dengan kesan apabila menderhaka terhadap sultan. Contohnya, kerana derhaka, maka Hang Jebat dibunuh oleh Hang Tuah. Wa'adat. Wa'adat ialah perjanjian yang dibuat oleh seseorang kerana dengan pihak lain. Wa'adat terkenal adalah perjanjian menjaga amanah, ketaatan dan kehormatan antara pemerintah, contohnya Sangsa Purba, dengan rakyat, iaitu Demang Lebar Daun di Bukit Seguntang. Perjanjian ini ada tercatat dalam Suratus Salatin atau Sejarah Melayu dan menjadi pegangan bangsa Melayu hingga kini. Jadi, pantang Melayu derhaka kepada Sultan. Sekian para pelajar. Cikgu harap penjelasan ini dapat memberi penerangan dan pendedahan kepada para pelajar untuk memahami isi-isi perbincangan yang telah kita bincangkan. Kita akan sambung dalam slide yang lain untuk perbincangan serta penjelasan topik-topik yang lain pula. Jadi, berjumpa semula dan akhirnya cikgu akhiri dengan ucapan semoga maju jaya.